Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajma'u ma'ani hazihil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah ila akhirih. Wa yajma'u jadi waw pada kata wa yajma'u tu waw tu yang waw istinah mula. Kita pakai jumlah ni dia panggil jumlah mustanafah. Wa yajma'u dan menghimpun ma'ani akan segala ma'ana. Ma'ani jadi ma'ani ni jadi maf'ul bagi yajma' qaulu la ilaha illallah tu jadi fa'il jadi fa'il muqaddam tu jadi fa'il muakhar pada kata yajma' tu. Wa yajma'u dan menghimpun ma'ani akan segala makna hazihi bagi ini mana bada al-aqaidi segala aqaid segala bertamak taimi. Jadi al-aqaid ni kena takdir sikit. Al-aqaid ai aqaidil imani al-khamsina. Al-aqaidi ai aqaidil imani al-khamsina. Bagi ini segala aqaid, yakni aqaid iman yang 50 tu. Tu. Jadi gini. Waw pada kata wa yajma'u tu waw istinah tu, ma'aniya tu maf'ul muqaddam pada kata yajma'. Betul hazihi tu bentuk idafah lah. Jadi idafah ma'ani, idafah ma'aniya kepada hazihi tu kita pakai idafah lil bayan. Kita pakai idafah lil bayan. Seolah takdir gini. Wa yajma'u dan menghimpun. Menghimpun tu ma'aniya hazihil aqaidi akan segala makna bagi ini segala aqaid iman yang 50 tu. Seolah takdir ini ma'aniya hazihil aqaidi ai ma'aniya hiya hazihil aqaidu. Segala makna tu yang ialah kena kepada segala aqaid iman tu lah. Ma'aniya hazihil aqaidi ai ma'aniya hiya hazihil aqaidu. Akan makna-makna hiya yang bermula ia al-ma'ani tu hazihil aqaidu ialah kena kepada ini segala aqaid iman yang 50 tu. Tu. Aqaid tu kulliha. Baca kulliha tu jadi takkid pada kata al-aqaid. Kulliha. Sekalian nyo al-aqaid tu. Jadi baca kulliha ni jadi takkid pada boleh. Kulliha sekalian nyo hazihil aqaid tu. Jadi kulliha tu boleh baca dua tu. Kalau kita baca kulliha takkid pada kata hazihil aqaid. Kalau kita baca kullaha baris di atas. Jadi takkid pada kata ma'aniyah. Ma'aniyah mana? Kullaha sekalian nyo ai ma'aniyah hazihil aqaid tu. Sekalian makna-makna bagi ini aqaid tu. Tu. Ataupun kulliha. Aqaid mana? Kulliha sekalian nyo al-aqaid tu. Menghimpun qaulu la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu. Jadi kaulu ni dengan makna makul lah. Sebab kita pasal perkataan tu. Jadi kaulu ni masdar dengan makna isim maf'ul. Kaulu ay makulu. Kaulu ay bimakna al-makul. Kaulu ay makulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh perkataannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nak royak lah no. Dia nak royak kata dan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu semua aqaid yahipun dalam tu dah 50. Semua aqaid yang 50 itu dia beripung di dalam tu dah. Dia mengandung dan termasuk di dalam tu dah. Jadi dobit sikit. Dobit betul. Ya, dobit betul ya jama'u sikit. Ya jemaah tu dah tu ubah makna mengandung, menghimpun. Hak tular tu. Dobit betul ya jama'u tu. Maksud maksud dengan mengandung dan menghimpunkan sekalian aqaid di dalam la ilaha illallah itu ialah 20 sifat yang wajib. Maksud dengan mengandung dan menghimpunkan sekalian aqaid di dalam la ilaha illallah itu ialah 20 sifat yang wajib. Dobit lagi. Ada terkandung di dalam la ilaha illallah. Ada terkandung di dalam la ilaha illallah. Ya nak royak lah no. Ya nak royak kata semua aqaid. Semua segala perkara yang kita i'tiqad. Manakala kita kata la ilaha illallah itu masuk di dalam tunyo 20 sifat yang wajib. Masuk di dalam makna la ilaha illallah tu 20 sifat yang wajib. Mana? Wujud, kidam, baqa, hingga sampai kaunuhu mutakalliman. Masuk di dalam tu dah. Tu. Dobit lagi. Adapun 20 yang mustahil, tidak kandung di dalam la ilaha illallah. Adapun 20 yang mustahil itu tidak kandung dan tidak masuk di dalam la ilaha illallah. Adapun 20 yang mustahil itu tidak kandung dan tidak masuk di dalam la ilaha illallah. Dobit lagi. Jikalau kita kandungkan, himpunkan
Kandung dengan himpun tu lah. Jikalau kita kandungkan dan himpunkan perkara-perkara yang mustahil itu di dalam la ilaha illallah, nascaya jadilah mustahil itu qadim. Nascaya jadilah mustahil itu qadim. Lebih lagi. Jikalau kita i'tikad begitu, nascaya jadi kafirun. Jadi kafir. Tu. Ingat molek. Apabila kita kata la ilaha illallah, nampak tak? Masuk di dalam makna dan himpun di dalam makna la ilaha illallah itu 20 sifat yang wajib masuk di dalam tu dah. Dia berhimpun di dalam tu dah. Mana? Wujud, kidam, baqa, hingga sampai kaunuhu mutakalliman. Adapun perkara yang mustahil tidak masuk di dalam la ilaha illallah. Seperti ilmu tak ada. Ya, ia tak masuk di dalam makna la ilaha illallah. Ia tak masuk. Perkara mustahil tidak masuk. Lemah, buta, tidak berkandak, bisu, gapo tak ni tu. Dia panggil, ia tidak masuk di dalam makna la ilaha illallah. Hak masuk di dalam itunya istihalah. Hak masuk di dalam itunya istihalah. Hak kata masuk di dalam la ilaha illallah itu hak istihalah. Hak kata terjemuh dengan makna dak tu. Dak lemah masuk. Dak buta, dak bisu, dak tuli. Hak tu masuk. Adapun hak yang mustahil tidak masuk di dalam kalimah la ilaha illallah tu, di dalam makna tu masuk benda mustahil. Lemah tu hebut buta tak masuk tu. Tuli gapo tu. Bisu tidak masuk di dalam tu. Kalau kita i'tikad kata perkara yang mustahil tu masuk juga, terkandung juga di dalam la ilaha illallah, jadi kafir. Tu jadi kafir. Banyaklah mula apa kata orang duk surah kata perkara-perkara yang mustahil itu masuk dan terkandung di dalam la ilaha illallah. Hak sebenarnya tidak masuk. Hak yang masuk, hak yang terkandung di dalam itunya istihalah. Hak tu hak sifat tu hai tu. Tak lemah, tak buta, tak bisu, tak tuli, hak tu sifat tu hai. Adapun perkara mustahil bukan sifat tu hai. Bukan sifat tu hai. Tu lemah bukan sifat dia. Buta bukan sifat dia. Tuli bukan sifat dia. Adapun istihalah hak tu sifat dia. Hak tu qadim tu sifat tu hai tu. Mustahil bukan qadim, lemah tu. Hanya dia panggil baharu saja tu. Lebih lagi. Hubung saat ni lah. Maka yang mengandung itu ulai-ulai. Belum sikit. I'tikad begitu nascaya jadilah kafirun. Ni wah surah dia saja ni. Jikalau kita i'tikad begitu, mana? I'tikad kata perkara yang mustahil itu masuk di dalam la ilaha illallah juga. Lemah, buta, tuli masuk juga. Mula haba kata, dah ya, ikan ya. Yang ambil berat halu dah. Allah payah deh. Banyaklah. Dia kata, kebanyakan orang kita duk surah kata
perkara-perkara yang mustahil itu masuk juga di dalam la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Hak sebenar tidak masuk, dia kata. Hak yang masuk tu di dalam la ilaha illallah hukum bagi mustahil. Apa dia hukum bagi mustahil? Iaitu dinamakan istihalah. Hak yang diterjemuh akan dia makna dak tu. Dak lemah. Hak tu sifat kodeng tu. Dak lemah, dak buta, dak bisu. Hak tu masuk dalam tu. Dia panggil istihalah. Sabit tu dah ambil hubung saat ni. Maka bermula yang mengandung di dalam la ilaha illallah ialah hukum bagi mustahil. Maka bermula yang mengandung di dalam la ilaha illallah itu ialah hukum bagi mustahil. Iaitu dinamo akan dia istihalah. Iaitu dinamo akanlah. Lebih lagi. Maka istihalah itu qadim sifat Tuhan. Maka istihalah itu qadim sifat Tuhan. Istihalah tu kalau nak buat contoh boleh 1, 2, 3 ke? Seperti kita kata tak lemah. Tu dia panggil istihalah. Apa tak? Tak lemah, tak buta, tak tuli, tak bisu. Tak mati. Nampak tak tu? Tu. Hak tu yang panggil istihalah. Hak tu masuk dalam tu. Kerana istihalah tu ada pemustahil bukan sifat tu. Nampak tak tu? Seperti lemah, tuli. Sabit tu nak kata masuk di dalam makna la ilaha illallah juga tak boleh. Kalau kita iktikad begitu, dia tahu agama lah. Hak sebenar masuk di dalam tu hukum bagi mustahil tu. Gapo dia? Istihalah tu lah. Kerana istihalah tu qadim ke sifat tu dak lemah, tak buta, tak tuli, tak bisu. Hak tu hak masuk dalam makna la ilaha illallah. Allah mustahil dan bukannya dobik lagi tak apa tu. Dobik lagi. Dan mustahil itu bukannya qadim dan itu bukannya qadim dan bukannya baharu. Hanya rekaan dan pikiran akal kita sahaja. Hanya perkara-perkara rekaan kita sahaja. Benda mustahil. Apa dah tu? Seperti lemah. Bukan qadim. Lemah ni. Di dalam makna la ilaha illallah tu tak boleh lah. Nak kata begitu tak boleh. Hukum bagi mustahil. Kenapa? Iaitunya istihalah. Mana? Misal istihalah. Dak lemah, dak tuli, dak buta, dak bisu. Istihalah hukum bagi mustahil. Tu. Baik. Kemudian perkara-perkara dan sifat-sifat yang mustahil tu seperti buta, tuli, mustahil tu. Sungguh pun kata bukan sifat tu dan lagi pula bukannya qadim, tetapi wajib kita kena belajar juga. Kerana apa? Wajib kena belajar. Padahal mustahil bukan sifat tu lemah sifat tu tak? Tak. Buta sifat tu tak? Tak. Tapi wajib kita kena belajar juga tu kerana apa? Kerana supaya nak wisah kita hukum tak ada pada Tuhan. Tu. Coba kita tengok. Benda mustahil. Kita kata benda mustahil.
Nah, kita kata benda mustahil ni mana? Seperti tuli kita ambil misal mudah-mudah. Dah, sifat tu hai dak. Bukan sifat tu hai. Kodim dak, bukan kodim. Lemah, buta, tuli semua saat ni tu. Bukan sifat tu hai, tetapi wajib kita kena belajar juga. Sebab apa? Wajib kita kena belajar juga. Kerana supaya nak wisah kita saat ni tu hukum kata perkara-perkara tu tidak ada pada Tuhan. Manakala kita belajarkan hukum perkara mustahil, manakala kita belajarkan perkara mustahil seperti lemah, buta, tuli, bisu, tu, apa? Mati. Apabila kita belajar dah perkara tu, dah. Kita juga kerana apa? Kerana nak wisah kita hukum kata perkara tu tidak ada pada Tuhan. Lemah tak ada pada Tuhan. Buta tak ada pada Tuhan. Mati tak ada pada Tuhan. Tu. Dak mati. Tuhan kita dak mati. Hak tu panggil hukum tu. Kita nak hukum perkara tu. Tuhan kita dak mati, dak tuli. Dak bisu. Dak mati, dak binasa. Tu misalnya. Dak. Hak tu lah yang panggil istihalah. Right? Kerana masuk dalam kaedah kata al-hukmu bisyai' far'un an tasawwurihi. Kita nak hukumkan dengan sesuatu itu ialahnya dah jadi far'un daripada kita kena tahu apa dulu. Kita nak hukum kata perkara tu tidak ada pada Tuhan, kita kena tahu dulu perkara tu. Perkara tu kena kepada benda apa? Seperti kita kata lemah, sifat lemah. Sifat lemah ni benda mustahil ni. Apa? Buta mustahil juga. Tuli mustahil juga. Bisu mustahil juga. Mati mustahil juga. Tak tahu mustahil juga. Manakala kita tahu dah perkara tu, barulah boleh kita hukum kata perkara yang tersebut saat ni tu tidak ada pada Tuhan. Tuhan kita dak lemah, dak tuli, dak bisu. Apa tak? Dak mati. Tu baru boleh hukum. Sabit tu masuk dalam kaedah kata al-hukmu bisyai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukumkan dengan sesuatu itu ialahnya mari daripada faraq kita saat ni tu kena tahu dulu kata rupa tu rupa apa? Benda apa tu? Kalau kita tahu benda, nak hukum tak leh. Kena tahu dulu benda tu benda apa baru boleh hukum. Tu. Tu payah juga sini. Kata mustahil masuk juga di dalam la ilaha illallah. Kalau gitu, tu benda koding lah. Tak boleh kata gitu tu salah. Kalau kita i'tikad begitu jadi kafir. Jatuh agama lah. Wa yajma'u dan menghimpun dan mengandung ma'aniya hazihil aqaid. Makna bagi ini segala aqaid iman tu. Dan semua tu menghimpun qaulu la ilaha illallah. La ilaha. Tu. Allah dah. Payah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Qaulu tu kita takdir ia panggil kalih hazah mudah tu. Betul qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ia panggil kalih hazah mudah. Takdir gini. Kalau nak qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ay makna qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qaulu ay makna qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ala kulli hanya 50 akidah. Dan hak Rasul 9 jumlahnya jadi 50. Apa tak?
Jumlahnya jadi 50. Jadi ini ni sebuah kita nak kira hak di segi umum ni. Hak yang maksud dia kata ya jama'u ma'ani hazihil aqaid, yani ay aqaidil iman al-khamsina tu. Segala aqaid iman yang 50 tu semua tu terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nampak dah tu. Di dalam la ilaha illallah tu, hak tu Muhammadur Rasulullah, hak tu hak Rasul. Ya semua 50 dulu kita ada mengaji. Kita ada cara 50. 50 akidah semua. Mana? Sifat yang wajib. Hak semua ada apa? Hak tu semua. 41. Sifat mustahil lawan bagi dia 20. Jadi 40. Waktu harus harus satu. Sifat yang harus bagi Allah. Tu. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Tu. Mustahil bagi Allah pun 20 juga. Jadi 40. Lawan dia lah. Lepas tu sifat yang harus bagi Allah satu. Iaitu kita buat benda makhluk ni harus bagi dia. Jadi 41. Hak tu termasuk di dalam makna kata la ilaha illallah. 41 tu. Muhammadur Rasulullah pula. Kita ngaji hak Rasul dulu. Sifat-sifat yang wajib bagi segala Rasul adanya 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kata setengahnya fatanah tu masuk dalam tabligh dah. Ikhlas dah. Ikhlas dulu. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasulnya kata setengah ulama ada 3. Sidik, amanah, tabligh. Kata setengahnya ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak kata ulama kata ada 3 tu kerana apa? Kerana sifat fatanah tu ia termasuk di dalam sifat tabligh dah. Kerana orang yang nak menyampaikan hukum saat ni tu mesti dia kena orang cidik. Fatanah makna cidik kan. Jadi kita ambil hak 4 lah. Nak bercukup 50. Kita ambil hak 4 nak bercukup 50. Walaupun dalam kitab ni sebut 3 pun, kita ambil hak 4. Dan supaya nak bercukup 50 tak ni. Jadi hak termasuk di dalam makna la ilaha illallah, di dalam makna perkataan la ilaha illallah itu 41 hak tu. Adapun hak Rasul 9 masuk di dalam makna perkataan Muhammadur Rasulullah. Mana? Sifat yang wajib bagi dia 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Waktu hak bagi dia 4. Jadi apa? Jadi 8. Nah, batu sifat yang harus bagi segala Rasul 1, iaitu bersifatlah ia dengan perangai-perangai manusia seperti sakit masalah. Jadi apa? Jadi 9. Apa tak? Hak Tuhan 41 termasuk di dalam makna perkataan la ilaha illallah. Termasuk di dalam perkataan maknanya Muhammadur Rasulullah. Jumlah capur semua 50 akal masuk dalam itu. Di sini puan awah kata tak ada wajib apa, tak ada kena ngaji dah ni sifat 20. Pada ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya masuk dah tu. Ya tak erti. Kena ngaji lah sifat 20. Tidak tu nak kenal tu hewan lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di dalam tunya 50 akidah. Kita tahu gitu. Apa tak? Ada di dalam tunya 50 akidah hak masuk dalam tu. Hak suruh saat ni tu. Baik. Apa maksud dengan kata ma'ani hazihil aqaid pula? Hak tadi maksud dengan kata yajma'u qaulul la ilaha illallah. Hak ni maksud dengan kata ma'ani pula, segala makna. Apa maksud? Dah ubik betul ma'ani sikit. Dengan makna-makna itu ialah ubik wilayah sini. Maksud dengan makna-makna perkara-perkara yang kita dapat faham.
Iaitu perkara-perkara pehe daripada sifat-sifat kamalat Tuhan. Itu maksud dengan kata makna-makna. Maksud dengan kata makna-makna itu ialah perkara-perkara yang kita dapat pehe daripada sifat-sifat kamalat Tuhan. Hukum mustahil dan hukum-hukum mustahil itu dan hukum-hukum mustahil yang tidak ada pada Tuhan. Dan hukum-hukum mustahil itu tidak ada pada Tuhan. Demikian juga makna-makna yang kita pehe pada sifat segala rasul itu. Demikian juga makna-makna yang kita pehe pada sifat segala rasul. Kesemua itu ada berkait. Kesemua berkait pada perkataan illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga makna-makna yang kita pehe pada sifat segala rasul. Kesemua itu ada berkait pada perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada berkait dah. Habis itu kita mengaji dah mengucap dua kalimah syahadah ni. Kata dua kalimah syahadah ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu kata ada di dalam ninya 50 akidah. Hak berkait dengan perkataan ni. Ada 50 akidah. Hak masuk dalam la ilaha illallah 41. Hak tu hak masuk di dalam Muhammadur Rasulullah tu 9. Hak tu hak dah. Kita kena bertamak wikmah. Sabit itulah yang kata aqaidul iman, segala tamak iman. Yakni segala tamaktan yang disupo akan dia dengan iman. Soalah tasbih lah. Atau aqaid iman. Aqaid iman, segala pertamaktan iman. Yakni soalah katanya segala pertamaktan yang disupo akan dia dengan iman dah lah. Supaya kita ambil tali kat sipu. Kita ikat kemah. Tak lucu dah lah. Demikian itulah iman kita. Apabila duduk dalam kemah lah. Jaga molek. Apabila kita ada iman dalam, maka nur turut mari. Hidayah. Semua kan itu. Kena wikmah. Tu kena wikmah. Allah, kita bertamak di hati kita ni dengan iman. Adapun kita tamak hissi ni, zahir ni, tamak ikat kayu, nak tamak lembu, tamak po tu, hak tu tamak dengan tali. Sabit tu aqaid ni tu segala tamaktan, yakni segala tamaktan yang disuruh tasbih di situ supaya akan dia dengan iman dah. Manakala kita ada iman dalam, boleh menyuluh segala perkara. Barulah cerah kita. Tu. Faham tak tu? Boleh pergi dah. Kita tengok pula lah. Dobit betul al-aqaid itu ialah 50 akidah. Ialah 50 akidah. Hak Tuhan 41 dan hak Rasul itu 9. Dan hak Rasul itu 9. Maka jumlahnya 50 akidah. Ialah 50 akidah dan hak Rasul itu 9, maka jumlahnya 50 akidah. Kita tahu situ. Kita dah mengaji 50 akidah ni. Tu. Hak Rasul 41 dan hak atau apa? Hak Tuhan. Hak Tuhan 41 dan hak Rasul 9. Supaya bagi saat itulah sifat yang wajib bagi Tuhan. 20.
dan mustahil. Jadi 41. Hak rasul sifat wajib bagi segala rasul ada pak sidik amanah tabligh fatonah. Mustahil lawai bagi dia jadi pak pula. Capunya jadi 8. Lepas tu sifat yang harus bagi segala rasul 1 pula. Jadi 50. Tapi kita ingat saja di sini. Kata sifat-sifat yang mustahil itu, perkara-perkara yang mustahil itu, ia tak masuk di dalam la ilaha illallah. Nampak tak? Ia tak masuk. Lemah tidak masuk dia tu. Kalau kita kata mustahil, perkara mustahil masuk juga di dalam perkara, jadilah mustahil itu kodeng. Kalau kita nak tikak lah, tu kafir lah. Tu. Apa? Jiwa apa? Sifat mustahil itu bukan sifat Tuhan. Dia belajar apa? Ya, betul. Bukan sifat Tuhan. Tetapi wajib kita kena belajar juga tu kerana apa? Kerana supaya nak wesah kita hukum kata perkara mustahil seperti lemah buta tuli itu tak ada pada Tuhan. Sebab masuk dalam kaedah tadi al-hukmu bisyai', hukumkan sesuatu benda saat ni tu kita kena tahu dulu benda tu benda apa. Barulah kita boleh hukum kata lemah itu tak ada pada Tuhan. Buta tak ada pada Tuhan. Tu baru boleh hukum. So. Kalau tak tahu benda nak hukum lah no. Deh. Allah tak ada masuk langsung, tak beripung langsung di dalam la ilaha illallah. Hanya hak yang mengandung di dalam tunya hukum bagi mustahil. Ingat tu. Benda mustahil, perkara-perkara yang mustahil tidak mengandung di dalam la ilaha illallah. Sebab apa? Perkara mustahil itu bukan sifat Tuhan. Hak yang mengandung di dalam la ilaha illallah itu ialah hukum bagi mustahil itu. Apa? Iaitu dinamakan istihalah. Dak lemah, dak buta, dak tuli. Tu dak bisu. Hak tu hak masuk tu. Hak tu hak masuk dalam tu. Aduh payah sini dah. Kena jaga molek. Kena jaga molek sini. Boleh sikit. Ketua baru. Kerana apa tu? Tu. Kerana apa tu? Boleh yadma'u ma'ani hingga akhir tu. Is ma'nal ulu ta'li ni. Salahnya ilak lah. Ilak pada kata ya jama'u ma'ani hazhil aqaid itu. Kerana apa boleh ya jama'u hingga akhir tu? Is kerana ma'anal uluhiyati. Kerana bermula makna mukada istighna'u khabar. Is ma'nal uluhiyati. Kerana bermula makna bagi ketuhanan, kalau nak dah bega, yakni uluhiyah yang dipehek akan dia daripada perkataan ilah tu. Tu uluhiyah. Is kerana makna uluhiyati bermula makna ketuhanan itu. Uluhiyah mana dah? Yang ni uluhiyah yang dipehek akan dia daripada perkataan ilah. Hak pada kata dulu. La ilaha illallah ilaha tu. Uluhiyah tu hak dipehek situ. Dipehekkan daripada perkataan ilah tu. Khabarnya istighna'ul ilahi. Tu. Ialah terkaya. Istighna'ul ilahi. Ialah terkaya. Istighna kepada al-ilah ni. Ia panggil idafat masdar kepada fa'il. Istighna'ul ilahi ialah terkaya oleh Tuhan. Kalau kita buh makna kaya, takut nak faham kata kaya gini pula. Kaya harta kaya ni pula. Terkaya. Dengan makna terlepas.
Istighna'ul ilahi ialah terkaya Tuhan, yakni terlepas oleh Tuhan. Istighna' takluk an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang daripada nyo al-ilah tu, yang selain daripada Tuhan. Tu. Kalau dia mau tanya kita apa makna uluhiyah, makna ketuhan ni, yakni hak yang dipahamkan daripada perkataan ilah tu, makna dianya ialah terkaya oleh Tuhan, yakni terlepas oleh Tuhan daripada tiap-tiap barang yang selain daripadanya. Dengan makna tidak berhajat kepada barang yang selain daripadanya, tidak berhajat kepada apa-apa pun. Itu makna Tuhan. Allah. Dah. Tuhan terlepaskan daripada kita. Tuhan tu. Maksud gini, boleh kita terjemuh dengan makna terkaya tu. Maksud dianya tidak berkait dengan apa-apa sesuatu. Tu. Dobik gini betul istighna tu. Terjemuh istighna di sini terjemuh istighna di sini dengan makna terkaya. Dengan makna terkaya. Bukannya makna maha kaya. Pentingnya juga. Kalau kita terjemuh buat mudah-mudah, makna dia gigak lain. Walaupun maksud gigak ni pun, makna dia gigak lain. Terjemuh istighna di sini dengan makna terkaya, bukannya makna maha kaya. Kita terjemuh makna kaya, maha kaya gitu. Lebih hubung lagi. Terjemuh istighna di sini, maksud terkaya itu ialah tidak berkait dengan apa-apa sesuatu. Ialah tidak berkait dengan apa-apa sesuatu. Tak terkaya. Makna kata terlepas oleh Tuhan daripada tiap-tiap barang yang selain daripada, dengan maknanya tidak berkait dengan apa-apa sesuatu. Tuhan kita saat ni tu. Tu makna terlepas. Dia nak buat langit tak berkongsi dengan siapa. Tu. Ada dia, tak ada orang yang membuatkan dia. Tu. Tu dia panggil. Tu panggil istighna. Apa dah? Tu dia panggil istighna. Terkaya. Mana kata terlepas Tuhan kita. Dah ambil maksud saat ni itulah. Kerana maksud terkaya itu tidak berkait dengan itu. Itulah. Adapun makna kaya itu ialah jernah. Pun makna kaya itu ialah jernah. Apa jernah dobik lagi? Yakni ada harta banyak. Jernah harta demo deh. Ada kita dak kecek apa-apa. Itu makna kaya. Sebab itu berlainan. Kaya dengan makna kaya lain-lain. Sebab itu istighna kena terjemuhnya terkaya dengan makna terlepas. Maksud dianya Tuhan kita tu tidak berkait dengan apa-apa sesuatu. Tidak berhajat kepada apa-apa sesuatu. Tidak ada sesuatu. Itu ada Tuhan. Itu Tuhan kita. Ada pemakna kaya. Tak mahu nak kata kaya harta banyak pula. Bukan maksud situ. Habis. Waftiqaru kulli ma'adahu ilaihi. Tu iftikaru tu atau pada kata istighna'ul ilahi. Waftiqaru ma, dan berhajat
lah oleh tiap-tiap barang. Barang mana sifat pada ma? Ada yang lain iyo ma akan al-ilah tu. Hu akan dia akan al-ilah tu. Berhajat nyo ai ilal kepada Tuhan. Hi tu roja al-ilah tu. Kepada Tuhan. Tu bilah hak mulah pada sebut dalam kitab Baqarah. Tuhan ni deh apa atapunnya mulah Tuhan ni makna dia gapo? Makna Tuhan ni ialah tumpuan segala perkara. Semua segala perkara saat ni tu tumpu kepada Tuhan. Bermakna balas mana? Makna dia saat ni tu terlepas daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia. Ada tak? Tu dia tidak berkait. Dan lagi pulaknya semua tiap-tiap barang berhajat kepada dia. Tu makna Tuhan. Apa tak? Tu makna Tuhan. Tu bait dua tu. Di sini ni dia panggil sifat istighna, sifat iftikar lagi kat kata ni. Tu makna Tuhan. Tu makna Tuhan. Allah. Boleh faham tak tu? Tu yang makna tu. Dia mau tanya kita, apa maksud Tuhan tu bait dua? Tuhan itu tiap-tiap barang yang lain daripada dia, terlepas daripada kita. Apa tak? Tak tupai kita. Apa tak? Tak tupai kita. Yang keduanya, semua tiap-tiap barang berhajat kepada dia. Tu makna Tuhan. Faham tak? Tu makna Tuhan. Begitu makna Tuhan. Habis. Yo makna masuk aja ni sikit lagi. Allah la mustaghniyan an kulli ma wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Tengok sikit. Famakna la ilaha illallah itu apa makna la ilaha illallah? Hak kita dah maklah tiada ada jenis Tuhan yang ada illallah melainkan Allahu Ta'ala. Hak tu terjadi tu perkara hak yang duk panggil la ilaha illallah tu apa makna dia? Khabarnya la mustaghniyan. Tiada ada jenis yang terkaya. Tu. La mustaghniyan. Tiada ada jenis yang terkaya. An kulli ma siwahu. Seperti inna. Nasa ising rafa' khabar. Mustaghniyan jadi isim la. Ta'alluq mahzu' an tu jadi khabar lah. Ai maujudun an kulli ma siwah. Tadi itu. Apa makna la ilaha illallah? Khabarnya la mustaghniyan. Ialah tiada ada jenis yang terkaya. Jumlah niyan an. Jumlah la mustaghniyan. Jadi khabar bagi makna tu. La mustaghniyan. Tiada ada jenis yang terkaya. An kulli ma siwa ai maujudun. Diada akan dia tu. An kulli ma siwahu. Daripada tiap-tiap barang. Barang mana sifat siwah? Daripada mustaghniyan tu. Mustaghni. Itu makna la ilaha illallah. Kecek mudah-mudah. Makna la ilaha illallah tu apa dia? Ya nak ayalah di sini. Maksud dengan kata mak tu ialah semua tiap-tiap orang yang selain daripada Allah. Apa tak? Bermaknanya
mesti kena berhajat kepada Allah. Tu. Wa muftakiran ilaihi, atah pada kata mustaghniyan, atah pada kata mustaghniyan tu. Atah pada besok bawah no sikit. Wa muftakiran, dan berhajatlah. Wa muftakiran, wa muftakiran, dan yang berhajat. Wa muftakiran, dan yang berhajatlah. Berhajat tu ilaihi, kepadanya, kepada mustaghniya tu, ataupun kepadanya, kepada Allah tu. Jadi ilaihi itu kembali kepada mustaghniyan, al-mustaghni itulah. Yang terkaya tu. Dan tiada berhajatlah ilaihi, kepadanya, ai ilal mustaghni tu, kepada yang terkaya tu. Berhajat fa'il. Kullu ma, oleh tiap-tiap barang. Kullu jadi fa'il pada kata muftakiran tu. Kullu ma, oleh tiap-tiap barang. Dia ma, hu akan dia, akan po. Hu akan dia, akan muftakir tu. Hu akan dia, ayil muftakir tu. Dua tu. Domir ada, rojak lima. Domir hu tu, rojak klik kepada al-muftakir. La mustaghniyan tu illallahu ta'ala. Jadi illa ni istisno, jadi istisno pada kata la mustaghniyan. Jadi istisno situ. Illa malaikan, jadi istisno pada kata la mustaghniyan tu. Illa malaikan Allahu Ta'ala. Allahu Ta'ala je. Tu. Itulah makna la ilaha illallah. Alah mana? Sekali lagi. Alah mana? Jadi makna la ilaha illallah ni, maksud dia ada ayat saat ni dua tu, la mustaghniyan an kulli ma siwah, dan wa muftakiran ilaihi kullu ma andahu illallah tu, maksud dia lah mana. Dia nak ayat kata makna la ilaha illallah tu, adapun arti kita sekira lah. Hak di segi terjemah tu, kita kira di segi makna yang kata la ilaha illallah tu, makna tu baiknya apa? Satu, makna dianya kita saat ni tu terlepas daripada segala perkara hak selain pada dia. Apa tak? Tuhan kita. Tu so. Yang keduanya, semua tiap-tiap barang yang selain daripada dia tu mesti berhajat kepada dia lah. Kita berhajat kepada dia. Kita ni tak lepas daripada dia kita. Kita ni tak lepas daripada Tuhan. Adapun Tuhan terlepas daripada kita. Sabit tu kita ada gapo-gapo, susah payah gapo, kita kena berhajat kepada Tuhan. Malah mana? Hapa jadah tu kata. Nawak degil tak ni lah. Nawak degil tak? Allah deh. Tu Tuhan je panggil. Tu Tuhan je panggil. Mana klik asal juga, mana klik kepada Tuhan juga, la ilaha illallah tu. Tu. Allahu Ta'ala je yang jadi Tuhan. Satu Allah. Kejap belum datang. Jadi kita kena faham situ. Faham kata. Deh. Tuhan saat ni tu terlepas daripada kita.
Adapun kita tidak lepas daripada Tuhan. Bermaknanya kita ni berhajat kepada Tuhan. Adapun Tuhan tak berhajat kepada kita. Nah itu tak serupa tu. Faham tak dia? Tu. Maksud dia tu. Tak ada payah mana di situ. Betul? Kupak 14. Sikit je. Ke situ dah dia. Sikit boleh tak? Dia dobek banyak sikit lalu. Okey, sikit gini dah. Kau nak boleh sepipi. Situ dia. Jangan cari tempat cuk dulu duduk mana. Kalau baca nak besok bawah nu ada lagi 3 baris. Kalau baca nak besok dia berarti di wayad kulu fi zalika wujubus sam'i. Kena berarti situ. Kita start jadual situ pula. Wayad kulu. Jauh lagi. Ya, baru tak. Situ. Ini nanti. Situ dah. Itu dah. Ditakok alat dah. Amastighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala. Amin auzubillah.